Sekarang, di suatu tempat di dunia, kira-kira 40 juta orang mencari nafkah dengan menjual badan mereka. Ia dipanggil pelacuran. 40 juta lebih banyak daripada populasi Kanada atau Australia. Seluruh negara, hanya tanpa bendera, tanpa pasport dan tanpa hak mengundi. Perniagaan ini menghasilkan hampir 180 bilion dolar setiap tahun. Lebih banyak daripada perolehan banyak syarikat besar. Tetapi bukan orang yang mengusahakannya yang memperoleh wang ini. Jelmo dan orang tengah mengambil 50 hingga 80% daripada setiap transaksi. Wanita itu mendapat sen manakala tubuhnya adalah komoditi utama. Pemerdagangan manusia adalah perniagaan haram ketiga paling menguntungkan di planet ini selepas senjata dan dadah. Industri ini berkembang setiap tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Menurut PBB, setiap tahun kira-kira 5 juta orang menjadi mangsa perangkap paksa. Kebanyakan mereka adalah wanita dan kanak-kanak yang tidak memilih ini. Asia menyumbang 62% daripada aliran global. Eropah, lebih daripada 20%. Ini bukan masalah satu negara. Ia adalah mesin global tanpa butang tutup. Bagaimanakah orang ramai boleh jatuh ke dalam perangkap ini? Kebanyakannya tidak membuat pilihan sedar. Pada suatu hari, mereka hanya ditawarkan pekerjaan yang baik. Senario klasik, kekosongan di luar negara. Pelayan, model, pengasuh. Mereka membeli tiket, mengambil pasportnya dan kini dia berhutang beribu-ribu dolar untuk perjalanan itu. Tiada jalan untuk berpatah balik. Satu lagi senario melibatkan perasaan. Seorang lelaki merayu, memberi hadiah, menjanjikan masa depan bersama. Dan kemudian dia berkata, lakukan sekali sahaja. Untuk saya, satu masa itu menjadi pekerjaan tetap. Cangkuk ketiga, dadah. Pertama, mereka melayan anda secara percuma, kemudian menuntut anda untuk berhenti. Seseorang yang mempunyai ketagihan sanggup bersetuju dengan hampir apa sahaja untuk pembaikan seterusnya. Dalam satu kajian besar, 90% wanita yang ditinjau berkata mereka mahu pergi. Tetapi mereka tidak mempunyai wang, tiada dokumen, tiada sesiapa untuk dirujuk. Ramai kanak-kanak bawah umur adalah antara mereka yang dipaksa masuk ke dalam rangkaian ini. Menurut anggaran PBB, kira-kira 1.2 juta kanak-kanak adalah kanak-kanak setiap tahun. Ini bukan sekadar angka, ini adalah orang sebenar. Ramai daripada mereka datang dari komuniti miskin yang mencari kehidupan yang lebih baik. Jalan mereka di sini bermula bukan dengan persetujuan, tetapi dengan impian mudah untuk pekerjaan dan pendapatan yang normal. Mengapa mereka tidak pergi? Soalan ini ditanya oleh semua orang yang melihat situasi dari luar. Tetapi dari luar, mustahil untuk melihat berapa banyak masalah yang ada. Masalah pertama ialah hutang. Mereka memberitahu anda bahawa anda berhutang untuk perumahan, makanan, pakaian, keselamatan. Hutang ini bertambah lebih cepat daripada yang anda mampu bayar. Ia tidak pernah berakhir. Masalah kedua ialah ancaman. Kepada keluarga anda, anak-anak anda, kepada anda. Lebih daripada 70% wanita dalam bidang ini telah mengalami keganasan fizikal. Sebahagian daripada mereka berulang kali. Masalah ketiga ialah pengasingan sepenuhnya. Telefon anda berada di bawah kawalan seseorang, setiap pergerakan anda dijejaki, hubungan dengan orang tersayang terputus. Seseorang berhenti memahami sama ada terdapat kehidupan di luar tempat ini. Walaupun tiada sekatan fizikal, seseorang tidak lagi tahu bagaimana untuk hidup dengan cara lain. Tiada pengkhususan, tiada pengalaman, tiada kepastian bahawa sesiapa akan sanggup menerima anda. Ini juga sangka. Ada yang ditawan melalui anak-anak mereka. Seorang wanita melahirkan anak dan ia serta-merta menjadi pengaruh. Mengancam keselamatan kanak-kanak adalah salah satu cara paling kejam untuk mengawal seseorang. 63% daripada mereka yang terlibat secara tidak sengaja di sana mengatakan bahawa mereka kerap mengalami keganasan. Bukan sekali sahaja, secara sistematik. Ia bukan kerja. Ia penjara tanpa jeriji besi. Apa yang berlaku kepada jiwa seseorang yang telah melalui semua ini? Para saintis telah mengkaji persoalan ini selama beberapa dekad. Dan penemuan mereka bukanlah untuk mereka yang lemah semangat. 68% wanita yang telah melalui trauma seperti ini menerima diagnosis perubatan yang sama seperti askar selepas pertempuran. Ini adalah statistik rasmi. Keterukan keadaan mereka setanding dengan veteran perang, mangsa keganasan rumah tangga dan pelarian dari zon konflik. Ini telah disahkan oleh kajian di 9 negara. Jiwa mempertahankan dirinya dengan cara yang istimewa. Seseorang mula menganggap tubuh mereka sebagai asing. Apa yang berlaku kepadanya nampaknya tidak ada kena-mengena dengannya. Ini adalah mekanisme survival yang didokumentasikan dengan baik. Selepas meninggalkan kehidupan ini, orang ramai tidak dapat membentuk hubungan rapat selama bertahun-tahun, tidak mempercayai sesiapa dan mengalami mimpi ngeri. Trauma tidak hilang dengan situasi tersebut. Ia hidup di dalam diri. Tambahkan pada kemurungan kronik ini, gangguan makan dan penyalahgunaan alkohol. Ini bukanlah kelemahan atau kehendak. Ia adalah akibat langsung daripada apa yang telah dialami oleh orang itu.
Jadi, adakah mungkin untuk melarikan diri daripada ini? Ya, tetapi tanpa bantuan luar, ia hampir mustahil. Dan ia bukan sekadar soal pergi secara fizikal. Seseorang perlu mempelajari segala-galanya sekali lagi. Cara bercakap dengan orang, cara mencari pekerjaan, cara menjelaskan jurang dalam hidup mereka. Masyarakat tidak mengalu-alukan orang seperti itu dengan tangan terbuka. Pada tahun 1999, Sweden meluluskan undang-undang yang menghukum bukan mereka yang menjual, tetapi mereka yang membeli. Selepas itu, pemerdagangan jalanan di negara ini menurun secara mendadak. Belanda mengambil jalan yang berbeza, menghalalkannya sepenuhnya. Hasilnya, selama 13 tahun, lebih daripada 127 wanita mati dalam industri ini. Penghalalan tidak menjadikan hidup mereka lebih selamat. Undang-undang sahaja tidak menyelesaikan apa-apa. Mereka yang ingin melarikan diri memerlukan bantuan sebenar, perumahan, sokongan, profesion baharu. Tanpa ini, seseorang berpindah dari satu perangkap ke perangkap seterusnya. Ini bukan cerita tentang kehidupan orang lain. Sesiapa yang tidak mempunyai wang, tanpa sokongan, tanpa asas, terdedah. Begitulah cara mesin ini berfungsi. Langgan saluran dan tonton episod lain, ini penting.